Hai murid-murid, selamat kita berjumpa dalam satu lagi siaran video channel Cikgu dalam YouTube. Bagi pelajar-pelajar yang pertama kali mengikuti video Cikgu dalam channel YouTube, Cikgu harap murid subscribe dahulu. Kemudian untuk notifikasi video-video yang lain, tolong tekan bell button ataupun butang loceng. Okey, kita teruskan perbincangan kita hari ini. Apa yang kita nak bincangkan ialah satu lagi contoh soalan serta penyelesaiannya di bawah tajuk 3 matematik tambahan tingkatan 4, iaitu sistem persamaan. Dalam sistem persamaan itu, dalam subtopik pertama adalah melibatkan penyelesaian soalan persamaan linear 3 pemboleh ubah. Di sini cikgu ambil satu soalan untuk dibincangkan dan cara penyelesaian ialah dengan cara penggantian. Seperti mana yang sedia maklum, cara penggantian maksudnya kita akan pilih satu pemboleh ubah dalam salah satu persamaan yang diberikan. Kemudian kita akan gantikan pemboleh ubah itu ke dalam persamaan yang berikutnya. Okey, di sini perhatikan contoh soalan yang diberikan. Melibatkan 3 persamaan. Okey, persamaan di atas adalah 2x tambah 4y tolak z sama dengan 4 persamaan yang teratas. Okey, untuk tujuan komunikasi, cikgu namakan ini sebagai persamaan pertama. Okey, sekarang persamaan seterusnya, x tambah 2y tambah 2z sama dengan 16. Okey, kita namakan persamaan ini sebagai persamaan kedua. Okey, persamaan yang terbawah sekali iaitu 2x tolak 5y tambah 3z bersamaan dengan 1 dan kita namakan ia sebagai persamaan ketiga. Okey, apa yang kita nak lakukan ialah untuk menentukan nilai pemboleh ubah x ataupun pemboleh ubah y maupun pemboleh ubah z, kita perlu tukarkan daripada 3 persamaan menjadi 2 persamaan dahulu. Dengan erti kata lain, kita perlu turunkan menjadi daripada 3 pemboleh ubah kepada 2 pemboleh ubah dengan menggunakan cara penggantian. So di sini seperti biasa nasihat cikgu, disebabkan penyelesaian ini melibatkan satu langkah kerja yang panjang, ada kala murid-murid akan hilang tumpuan sebab langkah kerjanya adalah terlalu panjang. So ada kala menyebabkan mungkin murid-murid akan cuai. So semasa buat soalan ini, murid-murid perlu berhati-hati dalam setiap langkah penyelesaian. So ini adalah nasihat terawal yang cikgu berikan pada murid-murid. Sekiranya murid merasa letih, okey, jangan. Sebab sekiranya murid letih dan melihat ataupun menonton dan mempelajari contoh penyelesaian, mungkin murid tidak dapat memberikan tumpuan. So jika nak memahami dengan sepenuhnya ataupun untuk memahami dengan secara efektif, cikgu harap, cikgu nasihatkan, pastikan murid-murid dalam keadaan selesa. Okey? Baik, kita mulakan. So apa yang kita nak lakukan ataupun langkah kerja pertama ialah kita akan memilih di antara 3 persamaan ini, kita akan pilih salah satu daripada persamaan dan kita akan menentukan pemboleh mana yang kita nak ubah. So apabila kita dah tentukan persamaan dan pemboleh ubah,
kita perlu menghasilkan satu hubungan melibatkan pemboleh ubah itu dengan pemboleh ubah yang dua tu. Okey. Nasihat cikgu, bentuk hubungan yang kita nak hasilkan di antara pemboleh ubah ini biarlah akan menghasilkan satu persamaan yang mudah seperti mana selalu cikgu nasihatkan, iaitu mudah maksudnya kalau boleh elakkan menghasilkan satu persamaan yang melibatkan pecahan. Ini nasihat saja. Okey, so untuk tujuan itu kita perlu beri sedikit tumpuan apakah ataupun mana satu persamaan sesuai untuk kita pilih dan digantikan. Okey, perhatikan di antara tiga persamaan ini. Okey, so kita ada X perkalinya adalah 2 walaupun negatif, tak kira kita nak nilai perkali dia. Perhatikan perkali Y 4 dan Z adalah negatif 1. Okey, perhatikan persamaan kedua. Kita ada perkali X adalah positif 1. Ingat. Perkali Y adalah 2 dan perkali Z adalah 2. Okey, perhatikan persamaan yang ketiga ini. Perkali X adalah 2, Y adalah 5 dan Z adalah 3. Okey, seperti mana yang cikgu nasihatkan, untuk menghasilkan satu persamaan yang mudah, pemboleh ubah yang kita nak ganti itu mestilah yang sesuai. Dan biasanya cikgu nasihatkan pemboleh ubah yang kita nak ganti itu biarlah perkalinya positif 1. Tapi ini tidak semestinya. Kalau boleh, kalau ada peluang dalam soalan itu, pilihlah yang itu dahulu. So, atas nasihat ini, kalau kita perhatikan, ya, persamaan 2 di mana X mempunyai positif 1. So, dengan menggunakan ataupun memulakan penyelesaian daripada persamaan 2 dan memilih X sebagai pemboleh ubah yang kita nak ganti, besar kemungkinan persamaan yang kita akan hasilkan nanti adalah satu persamaan yang mudah. Maksudnya hanya melibatkan nombor-nombor bulat, tidak ada pecahan. Okey, cuba kita mulakan. Okey, cikgu akan memilih persamaan kedua dan pemboleh ubahnya adalah X. Okey, cikgu turunkan persamaannya. X tambah 2Y tambah 2Z, perhatikan ya. Okey, sama dengan 16. Okey, apa yang cikgu nak lakukan? Cikgu nak hasilkan satu hubungan X dengan Y dan Z. Maksudnya cikgu kena pindahkan 2Y dan 2Z. Okey, kita pindahkan. So, perhatikan di sini cikgu pindahkan menjadi negatif 2Y tambah pindah jadi tolak. Okey, perhatikan di sini kita ada tolak 2Z dan akhir sekali tambah 16. Ataupun kita boleh mulakan daripada 16. Kemudian salin yang lain. Okey, so tolak 2Y tolak 2Z, tak ada masalah. Okey, mana-mana satu tadi pun boleh, yang ini pun boleh ya. So, tak ada masalah. So, sekarang kita dah tentukan satu hubungan di antara X, Y dan Z. Apa yang kita akan lakukan ialah kita dah pilih persamaan 2. Kita akan gantikan ke dalam persamaan 1 untuk menghasilkan satu persamaan. Kemudian kita akan gantikan ke dalam persamaan ketiga untuk menghasilkan satu lagi persamaan. Okey, kita mulakan satu penyelesaian dahulu, iaitu cikgu akan gantikan X bersamaan 16 tolak 2Y tolak 2Z ini ke dalam persamaan 1. Okey, cikgu salin dulu sekarang. So, kita dapati X adalah 16
tolak 2Y tolak 2Z. Okey, cikgu dah salingkan. Okey, sekarang cikgu padamkan ini. Okey, cikgu mulakan langkah kerja seterusnya. Okey, sekarang apa yang cikgu nak lakukan? Cikgu turunkan persamaan pertama dulu, negatif 2X. Kemudian tambah 4Y tolak Z bersamaan dengan 4. Perhatikan ya. Okey, jangan lakukan kesilapan apabila menyalin. Sebab cikgu kata setiap tanda positif negatif itu sangat-sangat penting, termasuk juga berkali. So biasanya murid-murid kerap melakukan kesalahan ini semasa menyelesaikan persamaan-persamaan yang melibatkan lebih daripada satu persamaan. Okey, kita teruskan ya. Okey, sekarang apa yang cikgu nak lakukan ialah di tempat X ini cikgu akan gantikan 16 tolak 2Y tolak 2Z. Bagaimana kita nak gantikan, masih ingat tak? Setiap kali cikgu nasihatkan, sebab lepas ganti ini kita perlu lakukan pengembangan. So dalam masa pengembangan ini, dengan meletakkan sebutan yang kita nak gantikan itu dalam kurungan, biasanya kesilapan yang disebabkan oleh tanda positif negatif itu boleh dielakkan. Itu adalah tujuan utama. Okey, ya. Kita akan gantikan. So negatif 2 cikgu salin 16 tolak 2Y tolak 2Z. Okey, cikgu dah gantikan ya. Kemudian tambah 4Y. Kemudian tolak Z sama dengan 4. Okey, perhatikan di sini. Cikgu dah lakukan, dan seperti mana yang cikgu sebutkan, untuk mengelakkan kesilapan, terutamanya kesilapan tanda, pastikan ianya ditulis dalam kurungan. Okey, sekarang cikgu buat pengembangan. Okey, perhatikan di sini, negatif positif, so akan jadi negatif 2 kali 16 32. Okey, kemudian kita kembangkan yang ini pula, tanda dahulu, negatif negatif positif. Okey, 2 darab 2Y 4Y. Okey, seterusnya dengan sebutan yang ketiga terakhir dalam kurungan, negatif negatif. Ya, sekali lagi pastikan tanda. Okey, 2 darab 2Z 4Z. Okey, sekarang perhatikan, kita dah lakukan pengembangan dan dapat 3 sebutan. Okey, sekarang kita salin dengan 4Y. Ya. Kemudian tolak Z sama dengan 4. Okey, perhatikan sekarang, selepas kita gantikan X ke dalam persamaan pertama, dari 3 pemboleh ubah iaitu X, Y, Z, perhatikan di sini hanya ada 2 pemboleh ubah iaitu Y dan Z. So itu tujuan sebenarnya. So untuk menentukan nilai untuk satu pemboleh ubah daripada 3 pemboleh ubah, kita perlu kurangkan daripada 3 pemboleh ubah menjadi 2 pemboleh ubah. Daripada 2 pemboleh ubah kita turunkan 1 pemboleh ubah. Di sini kita menggunakan cara penggantian. Untuk seluruh prosesnya kita akan gunakan cara penggantian. Okey, kita teruskan ya. Okey, di sini kita ada 2 sebutan. 2 sebutan maksudnya cikgu ada Y 2 sebutan dan Z 2 sebutan. Okey, kita nak jadikan dia menjadi Y jadi 1 sebutan dan Z jadi 1 sebutan. Okey, so ini adalah sebutan serupa. Okey, so kita pindahkan 32 ke sebelah, ya nombor saja ya. Okey, pindahkan. So di sini tambah, nanti kita pindahkan ya. So nombor ini bila kita pindah lagi tambah. So sekarang kita ambil yang sebutan Y. Okey, perhatikan di sini 4Y tambah 4Y jadi 8Y. Okey. Okey, sekarang 2Y jadi 1 sebutan Y. Okey, sekarang Z pula perhatikan. Okey, Z 4Z tolak Z. 4Z tolak Z. So 4 tolak 1 3. So tambah 3Z. Okey. So sekarang daripada 2Z menjadi 1Z. Okey, perhatikan sekarang ya, kita ada 2 pemboleh ubah sahaja. Okey, seterusnya 4 tolak 3 tambah 32. Sebab tolak ini negatif pindah jadi
tambah ya. Okey, sekarang perhatikan di sini. Okey, so kita dah hasilkan satu persamaan melibatkan dua pemboleh ubah. Kita ringkaskan ini dulu ya. So menjadi 8Y tambah 3Z sama dengan 36. Okey, perhatikan di sini. Kita berjaya menghasilkan satu persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, so kita perlukan satu lagi. Okey, so sekarang bila cikgu gantikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1, terhasillah satu persamaan linear dua pemboleh ubah. Sekarang kita salin di sini ya. Okey. Okey, sekarang cikgu pindahkan. So 8Y tambah 3Z ya, 3Z sama dengan 36. Okey, cikgu namakan ini sebagai persamaan keempat. Okey, sekarang kita akan teruskan ya. Kita akan teruskan dengan menggantikan. Okey, kita akan teruskan dengan menggantikan persamaan kedua, yaitu daripada persamaan kedua kita memperolehi X dalam sebutan YZ. Yang ini kita akan gantikan dalam persamaan ketiga. Okey, dengan cara penggantian. Okey, sekarang cikgu salin persamaan ketiga ya. Okey, iaitu perhatikan ya, persamaannya adalah 2X tolak 5Y okey tambah ya 3Z sama dengan 1. Okey. Sekarang apa yang kita nak lakukan sekarang ialah ya, kita akan gantikan okey, iaitu X bersamaan 16 tolak 2Y tolak 2Z di tempat X ini. Okey, bagaimana? Ya, mesti dalam kurungan. Pastikan itu. Jangan lupa letak dalam kurungan. Okey, sebutan yang kita nak ganti itu untuk selamat tolong tulis dalam kurungan. Okey, sekarang cikgu salinnya. Okey, 2 dalam kurungan adalah 16 tolak 2Y tolak 2Z. Okey, 2Z. Okey, cikgu dah gantikan ya. Okey, sekarang tolak 5Y tambah 3Z sama dengan 1. Okey, perhatikan sekarang. Okey, satu lagi proses penggantian di mana mengurangkan daripada 3 pemboleh ubah menjadi 2 pemboleh ubah. Perhatikan, asalnya X, Y, Z. Selepas kita ganti X, maka hasillah satu persamaan yang melibatkan 2 pemboleh ubah. Perhatikan di sini Y, Z sahaja. Okey, kita kembangkan. Okey, so darab, so yang ini sama juga 32. Positif, tanda pasti ya. Okey, so positif, negatif, kita kembangkan yang ini. Okey, so positif, negatif, 4Y. Kita dah kembangkan yang ini ya, 32. Okey, sekarang dengan sebutan yang ujung sekali dalam kurungan. So positif, negatif, 2 darab ya 4Z. Okey, kita dah lakukan pengembangan. Okey, sekarang kita turunkan yang ini 5Y tambah 3Z sama dengan 1. Okey, perhatikan sekarang. Okey, sama seperti tadi. Jadi kita ulang yang benda yang sama. Okey, kita ulang benda ataupun langkah kerja yang sama. Bezanya adalah terlalu panjang. Itu cikgu kata, okey, kita mungkin hilang tumpuan apabila satu penyelesaian itu terlalu panjang. So, tumpuan itu perlu dikekalkan seperti mana tumpuan murid-murid seawal mulakan soalan ataupun mulakan penyelesaian. Okey, tumpuan itu perlu dikekalkan sehingga hujung penyelesaian. Sekiranya murid-murid mula hilang tumpuan, nanti berlakulah kesilapan. Okey, kita teruskan ya. Okey, sekarang daripada 2Y kita nak jadikan 1Y, daripada 2Z kita nak jadikan 1Z. Okey, 32 kita pindahkan sebelah. Okey. Okey, sekarang perhatikan di sini ya. Y, so kita akan dapat negatif 4Y tolak 5Y jadi negatif 9Y. Okey, Y kita dah. Okey, Z sekarang
negatif 4Z tambah 3Z. Kita dapat negatif Z. Okey, so daripada 2Z menjadi 1. Okey, sekarang 1 pindahkan 32, positif jadi negatif, tolak 32. Perhatikan di sini. So negatif 9Y tolak Z sama dengan negatif 31. Okey, perhatikan satu lagi persamaan linear, dua pemboleh ubah. Okey, sekarang peringkat pertama penyelesaian kita dah habiskan, iaitu daripada 3 persamaan menjadi 2 persamaan, iaitu daripada 3 pemboleh ubah kita sudah tukarkan menjadi 2 pemboleh ubah. Okey, langkah seterusnya, ya semestinya daripada 2 pemboleh ubah kita nak jadikan 1 pemboleh ubah, tapi masih menggunakan cara penggantian. Okey, cikgu pindahkan persamaan baru yang kita hasilkan ini. Okey, so cikgu salin negatif 9Y tolak Z sama dengan negatif 31. Cikgu namakan persamaan kelima. Okey, sekarang cikgu padamkan yang ini. Kita teruskan langkah kerja seterusnya. Langkah kerja seterusnya ialah, okey, daripada 2 persamaan ini kita akan jadikan 1 persamaan, iaitu daripada 2 pemboleh ubah menjadi 1 pemboleh ubah. Bagaimana? Cara penggantian juga. So maksudnya di antara 2 ini kita perlu tentukan 1 persamaan ataupun kita perlu pilih 1 persamaan, kemudian kita gantikan ke dalam persamaan yang satu lagi. Seperti biasa, setiap kali kita nak ganti dan hasilkan 1 persamaan baru, cuba elakkan wujudnya persamaan rumit. Okey, kalau terpaksa, tak ada. So, kalau tak ada pilihan, terpaksalah kita. Kalau ada peluang, cuba cari ada peluang tak dahulu. Ada tak dahulu. Jika ada, gunakan. Jika tak ada, kita terpaksa. Sebelum itu, tengok ada tak peluang kita boleh menggantikan supaya menghasil 1 persamaan mudah. Okey, cuba kita bandingkan kedua persamaan 4 dengan 5. Okey, perhatikan perkali Y di sini 8, Z 3. Okey, perhatikan di persamaan di bawah, iaitu 5. Ya, negatif 9, tanda tak kira 9. Di sini negatif 1. Ada 1 di situ. Tapi masalahnya ialah negatif. Ini pun cikgu dah terangkan, jika ada negatif juga akan menghasilkan kesalahan. Sebab apabila proses pengembangan itu ada kala murid, okey, cuai, okey, dalam tanda positif negatif itu. So tanda negatif juga akan mungkin menjadi salah satu punca kesalahan murid-murid. So tapi yang pentingnya kita boleh gunakan negatif Z ini sebab perkalinya adalah 1. Masalah di sini adalah negatif. Tapi negatif ini boleh ditukarkan menjadi positif dengan mudahnya jika dibandingkan kita paksa diri menghasilkan pecahan. Okey? Okey, so di sini cikgu dapati persamaan kelima, okey, adalah yang terbaik kita nak gantikan ke dalam 4. Sebab Z ini mempunyai perkali 1, tapi awas dia ada negatif. So pertama sekali pastikan yang negatif itu menjadi positif dulu, iaitu menjadi positif 1. Okey, kita mulakan ya. Okey, sekarang okey, cikgu salin persamaan kelima. So perhatikan persamaan kelima ialah negatif 9Y, okey, tolak Z bersamaan dengan negatif 31. Okey, di sini ya, perkali Z adalah 1 tapi dia negatif. So untuk sebelum kita ganti ke dalam persamaan keempat, terlebih dahulu kita jadikan ia menjadi positif 1. Bagaimana? Okey, sekarang kita pindahkan ke sebelah kanan. So apabila negatif Z ini pindah menjadi positif dan yang ini kita pindahkan ke sebelah kiri.
Okey, cikgu pindahkan. Okey, sekarang perhatikan negatif 9y. Okey, kita pindah. So negatif 31 menjadi tambah 31 sama dengan dia pindah dia menjadi z. Okey, perhatikan sekarang. Okey, untuk memudahkan murid-murid untuk memahami, kita salin balik, okey, dalam bentuk yang lazim ataupun yang biasa, iaitu negatif 9y tambah 31 sama juga. Kita tukarkan kepada bentuk yang biasa kita gunakan. Okey, sekarang perhatikan daripada persamaan 5 kita hasilkan satu lagi persamaan. Okey, sekarang cikgu pindahkan. So z bersamaan dengan negatif 9y tambah 31. Okey? Okey, cikgu namakan ini sebagai persamaan ke-6. Okey, apakah langkah seterusnya? Ya, langkah seterusnya perhatikan ya, daripada 3 persamaan, 3 pemboleh ubah, kita tukar menjadi 2 persamaan, 2 pemboleh ubah. Daripada 2 pemboleh ubah, kita gunakan cara gantian, kita hasilkan 1 pemboleh ubah, iaitu 1 persamaan. So, apa yang kita akan lakukan? Ya, yang ini iaitu yang kita dapat daripada persamaan 5 tadi, kita akan gantikan ke dalam persamaan keempat. Okey, sekarang kita gantikan. Cikgu padamkannya. Cikgu dah padam. Okey, sekarang kita salin persamaan keempat, iaitu 8y tambah 3z, ya, 3z sama dengan 36. Okey, apa kita nak lakukan? Ya, kita akan salin ataupun kita gantikan di tempat z. Okey, kita gantikan di sini. Okey, bagaimana? Ingat dalam kurungan ya. Okey, sekarang kita ada 8y tambah 3z ni apa? Ya, negatif 9y tambah 31 sama dengan 36. Okey? Okey, bila murid-murid jumpa nombor-nombor seperti 31, 36 ataupun nombor-nombor nilainya agak besar, pastikan murid-murid gunakan kalkulator supaya tidak merumitkan murid-murid. Okey, pastikan semasa melakukan penyelesaian ini kebiasaan gunakan kalkulator di tempat-tempat yang sesuai ya. Bila jumpa nombor-nombor yang besar, untuk memudahkan murid-murid. Nasihat guru, cikgu gunakan kalkulator. Kita teruskan ya. Sekarang kita buat pengembangan. So cikgu buat 8y, kita turunkan. Sekarang perhatikan ya, pengembangan. Dalam proses pengembangan tanda sangat-sangat penting. Positif negatif itu sangat-sangat penting. So positif negatif 27y. Boleh? Sekarang kedua pula. Positif. Positif 3 darab 3 1. So 31 darab 3. So 93 ampere. Nombornya agak besar, so gunakan kalkulator sekiranya perlu ya. Sama dengan 36. Perhatikan sekarang daripada perhatikan sekarang. Kita dah hasilkan 1 pemboleh ubah. Sekarang kita boleh menentukan nilai y. Sekarang perhatikan. So kita tolak 8 tolak 27. 8 tolak 27 berapa? So negatif 19y. Sama dengan kita pindahkan ke sini 36 tolak 93. Nombor-nombor besar gunakan kalkulator. So 93 tolak 36. So di sini 13. So 7 8 57. So di sini negatif 19y sama dengan negatif 57. Gunakan kalkulator ya. Jangan lakukan kesilapan. Sekarang perhatikan negatif menjadi positif. So sekarang kita akan teruskan. So 19y sama dengan 57. Boleh? Sekarang kita teruskan lagi.
Okey, jadi pindahkan di sini. So Y adalah 57 apa besar? 57 dibahagikan dengan 9 plus. Okey, tekan kalkulator. So pastinya murid-murid akan dapat Y adalah 3. Y adalah 3. So sekarang kita dah menentukan nilai Y. Di antara 3 pemboleh ubah, Y lah yang terawal kita tentukan. Okey, nilainya berapa? Y-nya adalah 3. Okey, perhatikan langkah kerja sehingga kita peroleh Y 3. Okey, boleh? Okey, sekarang cikgu salin di sini. Nilai Y adalah 3. Okey, satu pemboleh ubah, nilainya sudah ditentukan. Okey, sekarang apa yang kita nak lakukan? Mudah saja. Kita akan gantikan Y3 ini ke dalam persamaan 6 untuk menentukan Z. Boleh? Okey. Okey, kita teruskan ya. Okey, sekarang cikgu salin persamaan ke-6 iaitu Z sama dengan negatif 9Y, okey, tambah 31. Okey, Y berapa? 3. Y adalah 3. So sekarang 9 negatif 9, 3 tambah 31. Okey, so sekarang kita kembangkan berapa? Ya, 27 negatif 27 tambah 31. Okey, tekan kalkulator berapa? Ya, kita dapat jawapannya adalah 4. Okey, sekarang perhatikan Y. Ya, nilai pemboleh ubah yang kedua Y. Z. Ya, Z. Okey, kita dah tentukan. So nilainya berapa? 4. So sekarang nilai pemboleh ubah Z sudah ditentukan iaitu 4. Okey, apa seterusnya? Ya, kita akan gantikan nilai Y dan Z yang kita perolehi. Ya, perhatikan yang awal sekali kita cari dulu. Okey, kita akan gantikan di sini. Okey, katakan dia tak gantikan di sini. Okey, mana-mana satu yang boleh memberikan nilai X. Ya, banyak persamaan kita ada. Mana-mana satu persamaan yang boleh memberikan nilai X, kita boleh guna pakai. Bukan semestinya yang ini ya. Okey, sebab itu cikgu awal-awal dah sediakan yang ini, tapi tidak semestinya. Okey, selepas data Y dengan Z ini, okey, kita ada 1, 2, 3, mana-mana satu boleh digantikan supaya kita dapat nilai X. Okey, tapi di sini sebab cikgu sudah ada, cikgu gunakan yang ini. Okey, sekarang kita akan tentukan nilai pemboleh ubah yang terakhir iaitu X. Okey, sekarang cikgu salin balik X iaitu X bersamaan 16 tolak 2Y tolak 2Z. Okey, kita gantikan. So sama dengan 16 tolak 2Y adalah 3 tolak 2, Z adalah 4. So perhatikan di sini 16 tolak 6, okey, tolak 8. Okey, so di sini kita akan dapat berapa? So kita akan dapat 16 tolak 14 iaitu okey, 2. Okey, sekarang perhatikan pemboleh ubah yang terakhir yang X itu pun kita dah tentukan. Berapa? Ya, kita memperoleh X adalah 2. Okey, kita salin X adalah 2. Okey, perhatikan. Okey, jawapan untuk soalan persamaan linear 3 pemboleh ubah yang diberikan dan kita menggunakan cara gantian untuk mencari ataupun menentukan nilai pemboleh ubah X, pemboleh ubah Y dan pemboleh ubah Z. Okey, so sekiranya penjelasan cikgu dalam video ini okey, anda puas hati dan anda boleh okey memberikan komen tentang
ataupun perbincangan yang cikgu lakukan ataupun penjelasan yang cikgu berikan kepada murid-murid bagaimana langkah kerja penyelesaian melibatkan soalan tadi. Okey, letakkan komen mengapa video ini sesuai untuk murid-murid yang lain untuk dirujuk. Okey, so sekiranya anda puas hati dengan video dan penjelasan yang cikgu berikan dalam video ini, okey, tolong letakkan komen. Kalau boleh, okey, sokong cikgu, berikan thumbs up, ada kan? Letakkan, okey, like, okey, dan seterusnya. Okey, untuk video-video ataupun video-video cikgu dalam YouTube channel YouTube cikgu yang lain. Okey, murid-murid tolong tekan loceng. Okey, so bell button itu tekan supaya dapat notifikasi untuk video-video lain dalam channel YouTube. Okey, channel cikgu YouTube. So satu saja, sekiranya murid-murid puas hati dengan cara cikgu ajar menyelesaikan soalan ini, tolong share dengan rakan-rakan sekelas maupun rakan-rakan sesekolah yang belajar matematik tambahan. Dan terakhir sekali, rakan-rakan di luar yang juga belajar matematik tambahan. Okey, so terima kasih murid-murid atas kerjasama. So kita akan jumpa dalam video yang lain. Jangan lupa tekan loceng ya untuk notifikasi video lain daripada channel cikgu di YouTube. Okey, terakhir terima kasih.